Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita masih lagi dalam bab 3 iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Okey, sebelum ni kita dah habiskan subtopik yang pertama. Hari ni kita akan masuk subtopik yang kedua. Okey, pelajar boleh buka muka surat 128 dalam buku teks RBT tingkatan 3. Okey, jadi objektif pembelajaran kita hari ini adalah untuk menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Sebelum kita buat pemasaran, kita kena tahu kan apa dia peranan reka bentuk ni. Apa pentingnya? Kenapa kena ada reka bentuk ni? Jadi dalam pembelajaran hari ini saya akan terangkan apakah peranan-peranan dalam reka bentuk. Okey, jadi peranan reka bentuk dalam pemasaran ni terbahagi kepada 3 iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Yang kedua, merupakan saluran komunikasi antara pengeluar dan juga pengguna. Dan seterusnya, mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Jadi kita akan pergi kepada 3 peranan ni lah. Okey, yang pertama kita akan pergi pada memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Ada banyak antara dia punya ciri-ciri ni lah. Fungsi produk, reka bentuk produk, kekuatan dan kelemahan, nilai produk dan juga trend. Okey, kita pergi pada peranan yang pertama iaitu keperluan dan kehendak pengguna. Okey, poin yang pertama adalah fungsi produk. Dekat sini, pengguna ni dia akan beli ataupun menggunakan sesuatu produk untuk memudahkan sesuatu urusan harian mereka. Dia akan tahu, pengguna ni akan tahulah apa yang dia nak, apa yang dia perlukan. Jadi dia akan membuat pertimbangan sebelum membuat keputusan. Contohnya fail ni, fail warna-warni ni yang ada beberapa kategori ataupun fail yang helayan ni, fail yang boleh letak ke satu tempat. Pengguna ni akan tahu, contohnya awak nak gunakan fail yang ada banyak kategori supaya awak boleh asingkan kertas kerja awak, matematik, sains, BM dan sebagainya. Maknanya awak beli fail yang ada kategori ni. Ni adalah fungsi produk lah. Dia sama fail, nama fail tapi dia fungsi yang berbeza. Fail ni untuk simpan pada satu tempat yang sama. Fail ni boleh kita susun dalam beberapa kategori. Itu adalah fungsi produk. Okey, seterusnya reka bentuk produk. Okey, reka bentuk produk ni adalah untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna lah. Contoh produk tu kenalah menarik, kena unik, kena selesa. Kita tengok pada pengguna nak macam mana. Jadi reka bentuk yang menarik lagilah mudah dipasarkan. Maknanya lagi ramai nak, lagi pengguna nak, lagi pengguna suka. Contohnya macam meja ni. Ada meja yang jenis biasa kan. Meja ni senang didapati dan sebagainya. Meja ni pula meja yang dia punya reka bentuk yang eksklusif. Jadi pengguna akan tahulah dia nak beli yang mana satu. Yang ni jenis yang makan ruang yang besar. Yang ni tidak memakan ruang besar yang banyak. Jadi pengguna akan pilihlah mana satu yang dia nak. Yang unik ke, yang menarik ke, ataupun yang simple, yang mudahkan kehidupan dia. Tengoklah pada pengguna punya pemilihan. Okey, seterusnya adalah aspek kekuatan dan kelemahan. Dekat sini, pengguna kena tahu apa yang dia perlukan. Contohnya kipas. Kipas putih ni dengan kipas berbentuk eksklusif ni. Tengok. Contohnya kalau kipas yang biasa ni, dia fungsi biasa, dia punya reka bentuk biasa tapi fungsi dia ada kelebihan. Maknanya dia menghasilkan angin yang kuat. Lajulah. Tapi yang kedua ni, reka bentuk eksklusif ni, dia ada bentuk yang menarik je. Tapi fungsi dia menghasilkan kipas ataupun angin yang perlahan. Jadi pengguna kena tahulah dia nak ada reka bentuk eksklusif tapi angin yang perlahan. Ataupun dia nak reka bentuk dia biasa-biasa je tapi fungsi dia boleh menghasilkan angin yang kuat. Okey, seterusnya adalah nilai produk. Dekat sini, pengguna boleh dapat faedah daripada penggunaannya. Contohnya daripada radio. Radio yang ni, dia tidak boleh menyokong internet, aplikasi internet. Tapi radio lagi satu ni, dia boleh menyokong aplikasi internet. Jadi pengguna dapat faedah lah daripada walaupun dia beli radio, tapi dalam masa yang sama, dia boleh mengakses internet dalam radio ni. Jadi tengok mana satu nilai produk yang lebih berkualiti, lebih pengguna nak. Okey, seterusnya adalah trend. Trend ni ditentukan oleh kita punya pelanggan, pengguna. Jadi tengok pada permintaan dan juga penawaran ke atas sesuatu produk. Boleh tengok daripada perkhidmatan, gaya hidup dan teknologi dan benda-benda yang lain lah.
Jadi trend ni dia akan berlaku pada sesuatu tempoh yang tertentu. Dia akan berakhir apabila berlakunya trend yang terbaru. Contohnya teknologi. Contohnya phone. Telefon dulu kan macam ni kan, zaman dulu kena pusing satu persatu. Buat panggilan, menerima panggilan, keluar dan masuk je. Tapi tak boleh buat pesanan ringkas. Bila habisnya trend ni, timbul pula trend baru iaitu telefon bimbit. Telefon bimbit ni kita boleh buat pesanan ringkas, kita boleh buat panggilan, boleh bawa ke mana-mana je, dan bersaiz kecil dan sebagainya. Lepas tu ada pula timbul trend lain iaitu trend yang boleh ada App Store, ada Play Store, boleh kita mengakses internet di mana-mana sahaja dan sebagainya. Jadi ini adalah antara contoh lah perkembangan teknologi trend lah. Tengok daripada biasa, phone biasa kepada telefon bimbit yang boleh buat panggilan, buat pesanan ringkas, kepada telefon bimbit yang boleh mengakses internet. Okey, contoh yang lain adalah fashion. Contohnya fashion kan. Dulu, orang-orang dulu suka pakai baju-baju kebaya, baju-baju songket dan seterusnya. Ada pula trend terbaru iaitu pakaian wanita yang telah diubah suai lah. Diubah suai sedikit tapi masih lagi mencirikan budaya Asia Tenggara. Lepas dah habis trend ni, ada trend yang terbaru pula, kebaya moden, zaman-zaman kita sekarang kan. Jadi, penggayaan baju kebaya ni masih ada perubahan tapi masih lagi mengekalkan ciri-ciri budaya Asia Tenggara. Maknanya walaupun ada perubahan trend, dia punya ciri-ciri itu masih dikekalkan. Okey, seterusnya adalah komunikasi, peranan dari segi komunikasi. Okey, komunikasi ni untuk apa? Ianya adalah untuk menyampaikan maklumat dan perihal mengenai produk dan perkhidmatan. Maknanya kita kena sampaikan kita punya maklumat produk kita tu, baru pengguna kita akan tahulah apa yang kita jual dan sebagainya. Jadi dia akan berlaku antara dua pihak lah, antara pengguna dan juga pengeluar. Okey, seterusnya setiap produk perlu ada pengenalan diri untuk identiti. Contohnya, produk tu kena tahu apa dia punya pengenalan diri. Baru pengguna-pengguna ni tahu, oh rupanya produk ni dia menghasilkan Nestem ataupun produk ni menghasilkan serbuk minuman. Baru kita tahu kan identiti pada sesebuah produk tu. Dan juga kalau kita adanya pengenalan diri dalam kita punya produk, dia boleh menarik minat pelanggan. Okey, untuk pengenalan diri produk ni, kita ada banyak cabang. Antaranya adalah penjenamaan. Okey, seterusnya kesetiaan. Seterusnya boleh diingat, dikenali dan juga boleh kepercayaan kepada jenama. Jadi saya akan terangkan lebih terperinci apakah kesemua tentang pengenalan diri produk ni. Okey, yang pertama adalah penjenamaan. Okey, penjenamaan ni adalah untuk menyampaikan maklumat tentang kualiti keluaran dengan simbol tertentu. Maknanya, menggunakan simbol je, pengguna dah tahu dah jenama ni mengeluarkan produk apa. Contohnya, okey, jenama ni, mengeluarkan produk beras. Maknanya, jenama ni mengeluarkan produk kereta. Daripada simbol tertentu je, pengguna dah tahu dah jenama ni mengeluarkan produk apa. Okey, yang pertama contohnya adalah bentuk nama ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai brand name. Okey, dalam ni dia mengandungi nombor, perkataan dan huruf yang boleh disebut. Contohnya KTM, Kereta Api Tanah Melayu ni kan. Lagi pos laju. Jadi KTM dengan pos laju ni dia ada antara yang ciri-ciri di atas ni lah. Contohnya perkataan yang boleh disebut. Okey, seterusnya bentuk cap dagangan ataupun kita panggil sebagai trademark lah. Okey, macam mana kita nak tahu dia adalah trademark? Dia ada simbol tiga-tiga ni lah. TM, R ataupun C. Okey, TM ni adalah tanda untuk trademark yang masih belum didaftarkan. Maknanya dia ada tapi dia belum didaftarkan lagi. Okey, untuk R pula, dia adalah jenama yang dah dapat kelulusan pendaftaran. Yang mengikut undang-undang dan sebagainya lah. Maknanya penjual tu menjual secara eksklusif. C ni pula adalah hak cipta sesuatu produk. Okey, boleh tengok pada jenama Jasmine ni. Jasmine ni dia ada simbol R. Maknanya dia adalah jenama yang telah mendapat kelulusan pendaftaran. Okey, contohnya Lexus ni pula, dia ada simbol TM ke atas ni. Maknanya kita tahu antara dua-dua ni adalah trademark untuk sesuatu produk. Okey, seterusnya bentuk cap ataupun kita panggil sebagai brand mark. Dia ada warna ataupun simbol yang unik. Contohnya tabung haji.
Warna dia kan, dia ada simbol yang lain daripada yang lain. Simbol orang lain tak boleh tak ada guna ni. Tapi simbol tabung haji dia ada guna simbol-simbol yang unik lah. Sama juga dengan proton kan. Dia ada simbol yang unik. Jadi orang boleh tahu, oh ini adalah tabung haji. Oh ini adalah simbol untuk proton. Okey, seterusnya adalah bentuk persendirian ataupun trait karakter. Contohnya untuk menonjolkan individu. Contohnya daripada rempah ratus Smart City. Orang tahu, oh ini adalah pengeluaran individu. Pengeluaran daripada produk tu atau pengeluar tersendirilah. Sama juga dengan KFC. Ini adalah untuk menonjolkan individu yang merupakan pelopor bagi sesuatu produk tertentu. Okey, seterusnya kesetiaan. Pengguna akan terus kekal menggunakan produk atau jenama tertentu. Maknanya produk tu dah memang pengguna tu setia nak guna. Maknanya bulan ni dia beli barangan produk jenama ni. Okey, bulan depan dia akan menggunakan lagi produk ataupun jenama tertentu tu. Maknanya dia terus kekal menggunakan. Itu adalah daripada segi kesetiaan. Pengguna ni akan memilih credibility, kualiti dari bentuk terkini, selamat dan harga kompetitif. Maknanya harga tu tak terlalu mahal, taklah terlalu murah. Maknanya mudah didapati lah. Okey, seterusnya adalah boleh ingat. Produk mempunyai identiti, boleh diingati pengguna. Maknanya produk tu kalau buat tak ada depan mata pun boleh ingat. Pengguna boleh ingat, oh jenama yang ni, saya nak jenama yang macam ni, saya nak jenama A, saya nak jenama B. Jadi pengguna boleh ingat dah dia punya luaran tu walaupun tak nampak. Boleh tahulah, pelanggan tu boleh tahu apakah fungsi, apakah warna dan juga bentuk fizikal produk tu. Okey, seterusnya adalah dikenali. Walaupun pelanggan tengok pada luaran sahaja, melihat bentuk fizikal sahaja. Luaran, maknanya pengguna tu dah tahu, oh yang ini jenama A punya. Okey, kalau yang ini jenama B punya. Maknanya pengguna tu dah tahu apakah bentuk fizikal bagi produk sesuatu tu lah. Okey, seterusnya adalah kebolehpercayaan. Pengguna akan memilih produk yang dipercayai dari segi kualiti, fungsi, jaminan keselamatan dan rupa bentuk. Maknanya pengguna dah boleh percaya dah, oh jenama ni, baik beli jenama A ni sebab jenama ni lagi mudah dipercayai. Daripada segi kualiti pun bagus, daripada fungsi dan jaminan keselamatan pun tinggi berbanding jenama B. Jadi kebolehpercayaan ni sedikit sebanyak boleh mengekalkan dia punya bilangan pengguna ataupun pembeli. Okey, seterusnya adalah kegiatan rakan strategik. Kenapa kita nak buat benda ni? Sebab kita nak kukuhkan lagi kita punya penjenamaan produk. Jadi kalau awak buat jenama ataupun awak buat produk, awak nak kukuhkan lagi awak punya produk, ini adalah salah satu caranya lah. Kita buat rakan strategik ataupun rakan niaga. Okey, dengan cara ni kita dapat meningkatkan kualiti produk kita, perkhidmatan dan juga secara tak langsung kita mendapat keuntungan. Okey, nak buat rakan strategik ni, kita kena ada gabungan lah. Gabungan antara pengeluar produk dan perkhidmatan yang berbeza. Maknanya, contohnya Honda, dia mengeluarkan kereta. Tapi Proton pun dia mengeluarkan kereta. Maknanya, ianya adalah dua pengeluar yang berbeza tapi buat gabungan. Okey, kenapa kita nak buat? Sebab kita nak kurangkan kos. Dah dapat kita, kalau kita buat gabungan, kita dapat kurangkan kos. Secara tak langsung juga kita dapat mengukuhkan kita punya jenama di mata pengguna. Okey, rakan strategik ni terbahagi kepada dua lah, iaitu rakan perkongsian teknologi dan produk dan juga rakan strategik perniagaan. Okey, jadi dalam rakan perkongsian teknologi produk ni, dia adalah antara dua pengeluar yang berlainan. Contohnya Honda dengan Proton. Okey, dua-dua ni pengeluar yang berlainan kan. Honda dia mengeluarkan reka bentuk yang sekian-sekian. Okey, Proton mengeluarkan reka bentuk yang lain. Tapi dua-dua menghasilkan kereta. Maknanya dia menghasilkan produk yang sama tapi pengeluar yang berbeza. Jadi, kedua-dua pengeluar ni dia akan bergabung dan menghasilkan reka bentuk produk yang baru. Maksudnya, dekat Honda dia tak keluarkan lagi reka bentuk yang dalam gambar ni kan. Proton pun tak pernah lagi keluarkan reka bentuk macam ni. Jadi dia bergabung menghasilkan reka bentuk yang baru yang tak ada lagi dalam diorang punya produk. Dalam diorang punya reka bentuk tu tak ada lagi. Maknanya dia bergabung menghasilkan produk yang baru. Sama juga dengan Mitsubishi dengan Proton. Dia bergabung tapi menghasilkan produk yang tak pernah lagi dihasilkan.
Okey, untuk rakan strategik perniagaan ni pula, dia untuk mewujudkan kerjasama dengan rakan niaga strategik yang berdaya maju. Contohnya, awak tengok pada muka surat 138 dalam buku teks tu kan. Okey, Modenas ni adalah mengeluarkan motosikal. Produk motosikal. Macam-macam produk dia dah keluarkan. Reka bentuk, design dan sebagainya. Tapi Modenas ni dia nak kukuhkan lagi dia punya penjenamaan. Jadi dia buat rakan strategik dengan jenama yang besar. Contohnya daripada Korea dan juga India. Jadi dia kerjasama ni dia akan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Maknanya Modenas ni dia akan ambil reka bentuk yang dah sedia ada dalam Korea dan juga India. Dia menjenamakan semula je. Maknanya produk tu dah ada tapi dia jenamakan semula dalam dia punya brand. Maknanya Modenas tu dia keluarkan reka bentuk yang sama daripada Korea dan juga India tapi dia jenamakan semula dengan nama Modenas. Itu adalah perbezaan antara rakan perkongsian juga dengan rakan strategik perniagaan. Jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga ianya bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.